Muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana telah menemukan kita, biarpun melalui udara. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini sedikit sebanyak kita mendapat menimba ilmu. Saya Haji Syari Haji Muhammad Yusof menemu para pendengar yang budiman sekalian. Adapun hadirnya saya di udara pada hari ini semata-mata untuk berkongsi serba sedikit ilmu, yang mana ilmu yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah ilmu yang sudah tidak lagi dikenang, ilmu yang tidak lagi dicari, ilmu yang tidak lagi dihajati oleh sekalian masyarakat pada zaman ini. Muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dikarenakan tidak ramai yang membicarakan soal ilmu ini yang telah lama terkubur, marilah pada hari ini kita hidupkan kembali, kita ungkitkan kembali. Mudah-mudahan muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, adapun tajuk kita pada hari ini iaitu bagaimanakah caranya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, adapun tajuk kita pada hari ini kita nak membicarakan tentang bagaimanakah caranya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, awwaluddin ma'rifatullah, awal beragama itu naklah mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah, awal beragama itu naklah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya di sini, bagaimanakah caranya kita hendak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimanakah caranya untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Allah itu sifatnya tidak berjirim, Allah itu sifatnya tidak berjisim, tidak berhuruf, tidak bersuara. Jadi bagaimanakah caranya untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak berupa, Allah tidak boleh nak digambar-gambarkan, Allah tidak boleh nak dikenang-kenangkan, Allah tidak boleh nak dibayang-bayangkan. Jadi bagaimanakah caranya untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ataupun bagaimanakah caranya untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Muslimi muslimat yang dirahmati Allah dan para pendengar yang budiman sekalian, marilah pada hari ini kita sama-sama mengungkit balik ilmu orang tua-tua zaman dahulu, ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu apabila mengajar ilmu agama, dia bermula dengan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengajar solat, dia tidak mengajar puasa, ya, dia mengajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga baginda Rasulullah junjungan besar kita sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula dia mengajar, dia tidak mengajar sembahyang, dia tidak mengajar puasa. Dia mengajar apa? Dia mengajar ilmu tauhid, iaitu ilmu mengenal Allah, mengesahkan Allah. Selama mana Rasulullah mengajar mengenal Allah selama 13 tahun.
13 tahun baginda Rasulullah mengajar tentang mengenal Allah, iaitu ilmu tauhid. Bukan 3 jam, bukan 3 hari, bukan 3 bulan, 13 tahun. Selepas mengajar ilmu mengenal Allah, barulah selepas 13 tahun barulah turunnya solat, turunnya puasa dan sebagainya. Jadi muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar yang budiman, marilah pada hari ini kita berbalik kepada sunnah baginda Rasulullah kita, iaitu mengajar ilmu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, iaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Muslimi muslimat yang dirahmati Allah. Adapun kita sebelum mengerjakan solat, terlebih dahulu hendaklah mengenal Allah Subhanahu wa taala, barulah kita boleh ingat akan Allah. Barulah semasa kita angkat takbir Allahu Akbar, kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita nak ingat? Apa yang kita nak bayang-bayangkan dalam takbiratul ihram? Sedangkan dalam takbiratul ihram kita dikehendaki qasad, menyatakan Allah dan berniat di dalam takbiratul ihram, mengaku yang Allah itu esa. Persoalannya di sini, bagaimana kita nak mengesakan Allah dalam takbiratul ihram? Bagaimana kita nak ingat pada Allah dalam takbiratul ihram jikalau kita tidak mengenal Allah sebelumnya? Muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, betapa pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala sebelum bersolat. Tujuan kita bersolat, muslimi muslimat yang dirahmati Allah, adalah untuk menyatakan Allah. Tujuan kita bersolat untuk menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya di sini, bagaimanakah caranya untuk kita menyatakan Allah di dalam solat jikalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Cuba tuan-tuan angkat tangan dan bertakbir Allahu Akbar. Bagaimanakah caranya untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak boleh digambar-gambarkan, Allah tak boleh dikenang-kenangkan, Allah tak boleh diwajah-wajahkan. Sebab apa? Allah itu bersifat laisa kamitslihi syai'un. Allah itu bersalahan daripada yang baru. Apa yang dikenang-kenangkan bukan Allah, apa yang digambar-gambarkan bukan Allah, apa yang dibayang-bayangkan bukan Allah, apa yang disangka-sangkakan bukan Allah. Oleh itu, bagaimanakah caranya kita ingat kepada Allah? Bagaimanakah caranya untuk kita menyatakan Allah di dalam solat? Muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah pada hari ini, jam ini, saat ini, di ketika ini, sementara nyawa masih di kandung badan, berbaliklah kita kepada sunnah Rasulullah. Awwaluddin ma'rifatullah, kata para ulama, bermula agama itu hendaklah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Barulah sempurna solatnya, sempurna syahadahnya, sempurna puasanya, sempurna hajinya. Jikalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan manakah yang kita nak sembah di dalam bersolat? Jikalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita nak sembah Tuhan yang mana? Inilah ilmu yang telah lama hilang di dunia ini, di Nusantara ini, dek kerana penjajah yang menghalang kita daripada belajar ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sampailah ke hari ini, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kerana memberi peluang kepada kita kembali balik kepada ilmu yang sebenar, iaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Adapun ilmu mengenal Allah ini telah diajar oleh para ulama terdahulu, ada 5 peringkatnya, 5 bahagiannya, 5 tingkatannya, 5 makamnya. Pertama, mengenal Allah. Kita tidak boleh nak mengenal Allah kerana Allah itu bersifat laisa kamitslihi syai'un, bersalahan dari yang baharu. Tinggi ilmu kita, tinggi lagi Allah. Tinggi ilmu kita, tinggi lagi Allah. Sampai bila pun kita tidak boleh ingin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala kerana ilmu pengetahuan kita lebih rendah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau ilmu pengetahuan kita sama tinggi dengan Allah, berarti lemahlah Allah itu. Jadi kita tidak boleh mengenal Allah dengan ilmu pengetahuan, dengan akal fikiran. Kita tidak boleh mengenal Allah dengan akal fikiran, kerana fikiran itu makhluk Allah yang paling lemah. Oleh itu kita tinggal dulu bab mengenal Allah, kerana kita tidak boleh mengenal Allah dengan akal fikiran. Ya, tidak sekali-kali kita mengenal Allah dengan akal fikiran. Tinggi ilmu, tinggi lagi Allah. Tinggi ilmu, tinggi lagi Allah. Oleh itu kita simpan dulu ke tepi bab mengenal Allah. Mari kita pergi cari tingkatan yang kedua. Apa tingkatannya? Barang siapa ingin mengenal Allah, hendaklah terlebih dahulu mengenal diri sendiri. Nak mengenal Allah tak boleh. Mari kita pergi ke tingkatan yang nombor 2, iaitu mengenal diri. Barang siapa berhajat untuk mengenal Allah, hendaklah terlebih dahulu mengenal diri sendiri. Kata para ulama, iaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa mengenal diri, kenalah dia akan Allah. Barang siapa mengenal Allah, binasalah sekalian anggota jasad. Jadi untuk mengenal Allah itu perlulah mengenal diri. Peringkat yang kedua. Jadi ada lagi 3 tingkatan, 3 makam, 3 peringkat, 3 bahagian lagi. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cukuplah dulu untuk pelajaran pada hari ini. Kemudian kita berjumpa di lain masa, di lain waktu untuk belajar tingkatan seterusnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.